Kita nak belajar apa hari ni? Kita nak belajar Sains tahun 5 bersama dengan Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi. Kita buka sikit. Okey, Sains tahun 5. Tajuk kita ialah pengaratan. Okey, siri yang kedua. Okey, subtopik pengaratan bahan, iaitu faktor pengaratan bahan. Okey, hari ni kita nak belajar santai je, agak tak banyak ya, kita tak banyak isu nak diperjuang, jelas. Okey, faktor-faktor pengaratan lagi. Faktor-faktor pengaratan hari ini yang kita nak belajar ialah faktor-faktor pengaratan. Tetapi kita akan terus membincangkan faktor-faktor ini berkaitan dengan eksperimen yang ada di dalam buku teks kamu. Okey, jadi apa kita nak bincangkan ni? Mari kita tengok faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, apakah yang menyebabkan objek yang diperbuat daripada besi berkarat? Tu soalan paling penting tu. Soalan ni penting. Apakah yang menyebabkan objek yang diperbuat daripada besi berkarat? Apa kata cikgu? Pengaratan berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Mari kita jalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, ini eksperimen yang kita nak buat. Okey, tujuan menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, yang kedua, penyataan masalah. Apa masalah kita nak bincang ni? Adakah air dan udara menyebabkan pengaratan? Okey, kita ambil poin penting ni. Adakah? Okey, adakah air, Allah, ini betul-betul, air dan udara menyebabkan pengaratan. Okey, kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Bulu besi, apa bulu besi ni? Bulu besi ialah serpihan besi yang halus-halus. Okey, dia panggil bulu lah, dia halus sangat. Okey, mari kita tengok seterusnya. Menentukan pemboleh ubah. Jadi setiap kali kita buat eksperimen mesti ada pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Dimanipulasi, apa maksud dia? Dimanipulasi adalah apa yang kita nak uji dalam eksperimen ini. Bahan yang kita nak uji ni betul ke tak betul ni. Okey, bergerak balas pula ialah keputusan daripada eksperimen tu, ataupun apa yang kita nak tengok dalam eksperimen ni, kan. Dan yang dimalarkan ialah benda yang sama. Bila kita nak uji 2 atau 3 bahan, mesti benda yang sama. Contoh kat sini dia kata kuantiti bulu besi, kuantiti. Jadi semua mesti sama kuantiti dia. Tak adil lah kalau satu ni 20 gram, yang satu lagi 1 kilo. Jadi saiz dia tak sama, besar lah. Macam orang lumba lari kan. Mana boleh sekolah rendah nak lawan sekolah menengah. Jadi sekolah menengah kategori sekolah menengah, rendah kategori sekolah rendah. Baru adil kan. Okey, seterusnya kita tengok. Jadi kita tak boleh nak buat eksperimen secara di dalam makmal sebab kita tak boleh pergi sekolah lagi. Maka cikgu akan terangkan berdasarkan pada ini. Nanti kalau ada peluang, berkesempatan, bolehlah kamu buat dekat rumah kalau bahan adalah. Okey, yang pertama sekali, tabung uji gabus, bulu besi, kalsium, klorid kontan. Apa ni? Kejap lagi kita bincangkan. Minyak, air paip dan air paip mendidih. Tak sama ke air paip ni dengan air paip mendidih? Kan lebih kurang je kan? Nanti kita bincangkan. Jadi langkah-langkah yang kita nak buat ialah meletakkan 4 tabung uji pada rak tabung uji, dilabelkan. Okay, label ni penting kan, kita nak tahu A, B, C, D. Kalau kita tak label nanti kita takut lupa. Kan? Pada setiap tabung uji. Seterusnya, B, masukkan 20 gram bulu besi ke dalam setiap tabung uji. Masukkan bulu besi ni, masukkan bulu besi. Okey, apa nasihat yang dibagi ni? Berhati-hati ketika mengendalikan bulu besi dan air paip yang dididihkan. Okey, jadi sebab kita tahu bulu besi ni dia tajam. Jadi bahaya, kena hati
hati. Manakala pada air-air yang mendidih ni dah tentulah panas. Takut nanti melecur. Jadi hati-hati. Okey, kita masih berada di faktor pengaratan. Okey, seterusnya mari kita tengok sini. Okey, A, B, C dah diasingkan, dah dimaklumkan sini. Okey, bulu besi dah masuk. Jadi dekat A ni tak ada apa-apa diletakkan, hanya bulu besi sahaja. Kemudian tutup dengan gabus. Kemudian kalsium klorida kontang dimasukkan dalam B. Apa dia kalsium klorida kontang? Kita tengok apa sebenarnya. Kalsium klorida kontang digunakan untuk menyerap kelembapan supaya keadaan di dalam tabung uji kekal kering. Jadi maknanya dia kena kekal kering. Okey. Biasa kalau macam ni cikgu akan tanya, dekat dalam udara ada air tak? Ataupun dalam air ada udara tak? Jadi kalau selalu soalan akan tanya macam tu, boleh merangkap. Contoh dia, dalam air ada, dalam udara ada air tak? Jawapan dia ada, iaitu wap air. Wap air, itu pasal lah kalau kita perasan dekat atas dinding, dekat-dekat apa ni, kipas, kadang benda tu jauh daripada tempat air pun, tetapi kenapa dia berkarat? Kerana ada wap air. Kalau dalam air pula, ada ke air dan udara dalam air? Jawapan dia ada ke tak ada? Selalu cikgu akan sebut dengan pelajar mengatakan memang ada air, ada udara dalam air. Lepas tu cikgu tanya lah, kalau ada air, udara dalam air, kenapa manusia mati, haiwan mati? Masuk dalam tu kan kita perlu udara. Jadi udara dah ada, tak ada masalah lah patutnya. Apa beza dia? Masalah dia ialah jika manusia yang masuk ke dalam air tersebut, kita menggunakan paru untuk bernafas, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Jadi air boleh masuk dan keluar semula dekat insang tersebut. Kita kalau masuk air dalam mulut, teruslah, yang itu yang mati lemas tu. Okey, boleh faham ni? Okey, kenapa? Okey, mari kita tengok pula kalsium klorida kontang dah selesai. Maknanya tiada udara dalam ni. Okey, udara semua telah diserap oleh kalsium klorida kontang. Okey, untuk C pula, dia letakkan air paip yang dididih. Dia curahkan paip dididih. Minyak masak dia letak. Mari kita tengok apa dia ada kaitan ni. Air yang telah dididihkan tidak mengandungi udara. Kan dalam udara dah tak ada air lah, sebab dia dah didih kan. Kan bila didih tu uap air dah keluar, maka tak ada udara dalam air yang mendidih. Okey. Lagi, minyak masak pula dapat menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Jadi dia ambil minyak masak, dia letak pula atas ni supaya tiada udara yang boleh keluar, boleh masuk ke dalam ni lagi dah. Jadi maknanya air ni memang kata betul-betul air yang tiada udara. Okey, seterusnya yang kat sini air paip. Okey. Yang ni dah dididih Yang ini air paip saja. So dia letak biar. Okey, mari kita tengok. Tambahkan setiap tabung uji dengan bahan-bahan seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Biar tabung uji selama 4 hari. Catat hasil pemerhatian ke dalam jadual. Tutup semua tabung uji dengan gabus. Selepas 4 hari, buat pemerhatian terhadap keadaan bulu besi di dalam setiap tabung uji. Okey. Dan kita pergi balik semula kat sini. Yang ini bulu besi, maknanya ada udara dalam ni. Okey, ada udara dalam ni. Jadi maknanya air pun ada. Sebab dalam udara ada air. Bila dia letak kalsium klorida kontang dekat B, maka tiada udara dalam ni. Kalau ada air dengan bulu besi ni, tiada kalsium klorida kontang, maknanya tiada lagi dah udara dalam ni. Okey, mari kita tengok sini pula. Air paip yang dididihkan. Bila air paip yang dididihkan, maka udara dah keluar.
Lepas tu dia letak pula minyak, menyebabkan udara dari luar tak boleh masuk dah kawasan ni. Jadi maknanya besi-besi ni walaupun dia tenggelam dalam air, air yang dia telah dididihkan, dia macam mana keadaannya, kejap lagi kita bincang. Okey. Manakala yang terakhir D ni pula, dia letakkan air paip. Okey, dia hanya letak air paip sahaja. Okey, jadi mari kita tengok. Okey. Bila letak hanya udara saja kat sini, maka tak ada kesimpulan kontang ni, maka ada air dan ada udara. Jadi A ni dia akan berkarat. Okey, nanti kalau kamu ada kesempatan boleh buat dekat rumah guna paku. Paku kamu letakkan. Okey, tengok berkarat ke tak berkarat. Okey. Yang kedua, B ni ada kesimpulan kontang, maknanya air ada. Bukan. Ni memang tak ada air. Air tak ada. Lepas tu udara pula dah diserap. Air yang dalam udara pula diserap pula oleh kesimpulan kontang. Jadi kata lain, tak ada air dekat sini. Apa akan jadi pada B? Okey, C. C pula dia letak minyak dekat belah atas. Sebelum tu dia letak air paip yang dididihkan. Tadi kita dah sebutkan air paip yang dididihkan, maksud dia tiada udara. Okey, tambah-tambah letak minyak, maka udara dah tak boleh masuk. Jadi adakah ia berkarat? Kejap lagi Okey, air paip sahaja, maka air dengan bulu besi sahaja, maka dalam air ada udara. Jawapannya ya, ada. Jika kalau macam tu maknanya okey, ini ada udara dan ada air. B tiada udara dan tiada udara dan saya minta maaf. Tiada air dalam udara. Kesimpulan kontang dah sudut. Jadi tiada air, hanya ada udara sahaja. Okey, air paip yang dididihkan memang dah tak ada air, tak ada udara. Jadi minyak dah letak situ, maknanya sini memang tiada udara. Jadi D pula air paip saja di dalam air paip, maka ada udara dalamnya, jadi boleh menyebabkan dia berkarat. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat ialah bahan ataupun faktor pengaratan ada dua, iaitu air dan juga udara. Kehadiran air dan kehadiran udara, dan juga tambah satu lagi, iaitu besi. Bahan diperbuat pada besi yang boleh berkarat. Okey, akhirnya tugasan cikgu dah bincangkan tadi. Jadi kamu hanya perlu jawab soalan-soalan yang ada di soalan 7, 8, 9. Okey, nak cikgu bantu? Okey, A tadi hanya ada udara, tapi tak ada letakkan air. Tetapi dalam udara ada air. Jadi maknanya dia ada dua-dua. Air pun ada, udara pun ada. Jadi adakah ia berkarat? Jawapan dia ya, dia akan berkarat. Okey, B, C, D, kita tinggalkan pada pelajar untuk menjawab. Kalau rasa-rasanya tak pasti, sila semak semula ataupun tengok balik rakaman ini, yang mana kamu pasti akan dapat jawapannya. Okey. Terima kasih kerana menonton. Okey. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okey, tukar yang warna merah kepada warna kelabu. Okey, jumpa cikgu di channel cikgu yang ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.